Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, untuk hari Khamis, kita sambung semula PDPR kita pada hari Khamis ini untuk subjek Sirah tahun 5. Okey, boleh bawa keluar buku teks Sirah tahun 5. Kita akan sambung semula bagi pelajaran 1, perkembangan Islam. Sebelum ni kita sempat sentuh sedikit sahaja pada unit 1 bab akidah, dan kita hanya sentuh kepada beriman kepada Allah sahaja. Kita dah kenal nama-nama berhala yang disembah oleh kafir-kafir Quraisy, dan kali ini kita akan sambung lagi kepada kesan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Semua boleh boleh buka muka surat 3, buku teks Sirah tahun 5, muka surat 3. Okey, baik. Sekarang ni kita akan baca sama-sama sambil tunjuk dan ikut bacaan ustaz. Kesan beriman kepada Allah Taala. Keimanan kepada Allah Taala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Kita bukan hanya beriman dekat Allah hanya dekat hati saja, tak cukup. Memang kena dekat hati, tetapi perlu ditunjukkan melalui amalan. Kita dah beriman kepada Allah, kita percaya Allah itu Tuhan. Jadi kita perlu tunjukkan keimanan kita. Macam mana? Solat, zakat, puasa. Itu adalah kesan-kesan adalah buah bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung lagi bacaan. Orang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhan Allah Taala, sama ada melalui perbuatan atau perkataan, di samping menjauhi segala larangannya. Okey. Bila orang yang beriman ni, dia bukan setakat beriman di hati, bukan setakat dia percaya kepada Allah, tetapi ianya akan ditunjukkan melalui perbuatan ataupun percakapan. Maknanya seluruh hidupnya akan, bila dia beriman betul-betul dengan Allah, seluruh hidupnya akan ditunjukkan bahawa dia itu orang Islam. Tak ada istilah-istilah aku ni mulut je jahat, aku ni mulut je suka mencarut, tetapi aku ni baik. Dalam hati aku ada taman. Dalam hati aku beriman kepada Allah. Tidak. Orang yang betul-betul beriman, dekat hati dia beriman dekat Allah, dan dekat luaran dia, perbuatan dia, percakapan dia, semuanya adalah cara-cara Islam. Bukan setakat dalam hati ada taman, tak cukup. Tetapi perlu dizahirkan, perlu ditunjukkan. Okey, baik, kita sambung lagi. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu. Okay, yang pertama, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, berfikiran terbuka dan luas pandangan. Dan yang terakhir, berani menegakkan kebenaran. Ini kesan untuk seseorang, untuk individu. Maknanya seorang lah, bukan ramai-ramai. Kalau seorang, inilah kesannya. Bila dia beriman dengan Allah, dia akan beramal. Dia akan mengajak manusia lain. Dia akan sentiasa berfikiran terbuka. Dan dia juga seorang yang berani menegakkan kebenaran. Kalau ada orang salah, dia berani tegur. Itulah kesan seseorang tu bila dia beriman dekat Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya, kesan beriman kepada Allah Taala terhadap masyarakat. Ini kepada semua orang, kepada orang ramai. Tadi seorang je. Seorang je. Ini kepada orang ramai. Okey, baik. Tengok yang pertama. Bebas daripada melakukan maksiat. Yang kedua, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Yang ketiga, berfikiran positif
terhadap masa depan umat Islam. Dan yang terakhir, perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Ini kesan beriman bila satu-satu masyarakat tu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau semua orang katakan dalam kampung Serdang ni, semua orang dalam kampung Serdang ni betul-betul beriman, betul-betul memegang ajaran Rasulullah SAW, betul-betul beriman kepada Allah, maka tak adalah orang nak mengumpat sana sini, memfitnah sana sini. Jadi kurang-kurang tak adalah maksiat berlaku dekat kampung Serdang. InsyaAllah orang kampung Serdang semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang seterusnya, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Tadi dekat masyarakat je. Maknanya sikit je orang. Contohnya dekat kampung Serdang, contohnya dekat Setiawan. Yang ini kepada yang kita baca, yang akan kita baca ni kepada negara, seluruh rakyat Malaysia. Okey, baik. Tengok yang pertama, berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Yang ketiga, pemimpin yang berwawasan berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Dan yang terakhir, membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Ini kesan kepada negara. Kalau sebuah negara itu beriman dengan Allah, negara itu akan sentiasa maju, akan sentiasa tolong negara yang mundur. Macam itulah kalau satu negara itu beriman dengan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tadi kita dah tengok beriman kepada Allah Taala. Maknanya itu adalah rukun iman yang pertama. Kali ini kita tengok kepada rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Okey, sama-sama kita baca. Beriman kepada malaikat. Okey. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Malaikat ni siapa? Malaikat ni adalah makhluk Allah juga. Dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk Allah juga. Dia pesuruh Allah juga. Cumanya dia ni beza dengan kita. Malaikat ni beza dengan manusia. Kita ni adalah, malaikat ni dia tak pernah buat dosa. Dia suci daripada dosa. Dia sentiasa akan turuti perintah Allah. Macam manusia ni, macam kita ni, ada yang turuti perintah Allah dan ada yang ingkar perintah Allah, yang langgar segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Tapi malaikat ni, dia memang betul-betul ikut. Semua malaikat, tak ada satu pun terkecuali. Semua malaikat dia ni suci daripada dosa dan sentiasa menuruti perintah Allah. Malaikat ni pula dijadikan dari cahaya. Kalau manusia dijadikan dari apa? Daripada tanah. Okey, baik, kita sambung lagi. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya Jibril tidak datang. Dulu kan awak semua pernah belajar kan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Rasulullah sering
pergi ke Gua Hira. Sendiri-sendiri. Beribadat di Gua Hira di waktu malam. Inilah Gua Hira-nya. Inilah gambar Gua Hira-nya. Siapa yang pernah pergi Mekah pernah tengok depan-depan mata. Tapi yang tak pernah pergi Mekah, macam Ustaz pun tak pernah pergi Mekah, jadi kita boleh tengok gambar je dulu. Yang inilah rupa Gua Hira yang Rasulullah selalu pergi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Okey, baik. Kita sambung lagi bacaan. Malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Okey, malaikat Jibril ni dia sentiasa jumpa Rasul, jumpa Nabi bila Nabi ada masalah. Bila ada masalah je, insya-Allah malaikat Jibril akan turun dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ataupun kalau ada wahyu, malaikat Jibril akan berjumpa dengan Rasulullah dan sampaikan wahyu tu kepada Rasulullah. Sebab tugas Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Okey, baik, kita sambung lagi. Sikit. Keistimewaan malaikat. Malaikat ialah makhluk unik. Okey, bulatkan unik. Macam ni eja unik. Unik. Cuba tulis Rumi di atasnya, UNIK. Okey, kalau Jawinya alif, waw, nun, ya, qaf. Nun, ya, qaf. Nun, ya, kaf. Alif, waw, nun, ya, kaf. Unik. Okey, kita sambung lagi. Yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Malaikat ini adalah makhluk yang unik yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Okey. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dengan rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Ta'ala. Okey, baik. Tengok pada muka surat sebelah, muka surat 5. Okey, kita tengok tugas-tugas umum. Maknanya tugas-tugas umum malaikat ni adalah tugas seluruh malaikat. Semua malaikat akan buat tugas ni. Ini adalah tugas umum. Okey, baik. Yang pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Okey, yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Yang keempat, menanggung arasy Allah Ta'ala. Yang kelima, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Ini adalah tugas-tugas umum. Lepas ni kita tengok tugas-tugas khusus. Maknanya malaikat ini khususnya buat apa? Yang ni tadi tugas-tugas umum ni semua malaikat buat. Ini adalah tugas-tugas khusus pula. Tugas sesat. Malaikat ni buat apa? Malaikat ni buat apa? Malaikat ni buat apa? Okey, baik. Malaikat dan tugas-tugasnya. Okey, yang pertama. Malaikat apa yang pertama? Malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Jibril merupakan ketua malaikat. Jibril ni adalah ketua bagi seluruh malaikat. Yang kamu hafal ni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, semua ini adalah ketua-ketua malaikat juga. Tetapi ketua untuk bagi
ketua malaikat bagi tugasan-tugasan tu. Tetapi ketua bagi segala ketua malaikat ni adalah Jibril. Malaikat ni sebenarnya ada ramai. Bukannya ada 10 sahaja. Malaikat ni tak terkira banyaknya. Nabi kata jumlah malaikat seperti butir-butir pasir. Pasir kecil tu. Seluruh bumi ni, butir-butir pasir tu. Sebenarnya macam tu lah banyaknya malaikat. Macam tu lah banyaknya malaikat. Sebenarnya banyak. Cumanya yang 10 ni adalah malaikat-malaikat utama. Ketua-ketua malaikat bagi tugas-tugas tertentu. Tetapi bagi seluruh malaikat ni, ketua yang paling ketua sekali adalah malaikat Jibril. Okay, baik, kita sambung pula malaikat kedua. Malaikat Mikail. Ditugaskan menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. Okay, ketiga, malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Kali pertama menandakan kehancuran alam ini. Pada kali kedua pula menandakan bahawa manusia dihidupkan kembali. Malaikat Israfil dia tugasnya meniup sangkakala. Dia ada 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama akan hancur seluruh dunia. Seluruh dunia hancur. Kemudian tiupan kali kedua dia akan bangkitkan semula manusia-manusia, makhluk-makhluk yang dah hancur tadi dibangkitkan semula. Okey, baik. Yang keempat, malaikat Israel. Israel ditugaskan mencabut atau mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Okey, baik. Seterusnya, malaikat Munkar ditugaskan menyoal orang mati. Okey, yang keenam, malaikat Nakir ditugaskan menyoal orang mati. Okey, sama. Munkar dengan Nakir ni tugasnya dua-dua bertugas sebagai penyoal. Menyoal soalan-soalan kepada orang mati. Okey, baik. Yang ketujuh, malaikat Raqib ditugaskan mencatat amalan baik manusia. Okey, yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ke-8, malaikat Atid ditugaskan mencatat amalan buruk manusia. Okey, yang ke-9, malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan ditugaskan menjaga pintu syurga. Baik, Ustaz rasa yang tugas-tugas malaikat ni kamu dah pernah baca. Pernah belajar, bukan pernah baca, pernah belajar. Dekat sekolah kebangsaan pun pernah, dekat sekolah agama rakyat pun pernah. Jadi ini sebagai ulang kaji je. Okey, baik. Kita sampai tugas malaikat saja dulu. Sampai malaikat je dulu. Nanti untuk minggu depan kita akan masuk kepada beriman kepada Rasul dan juga kitab. Jadi untuk kerja rumah kamu, boleh bawa keluar buku latihan Sirah tahun 5. Hari tu kita dah lengkapkan yang ini dengan yang ini. Jadi sambung semula. Okey, muka surat 3, dia nak kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Ada kesan beriman dekat Allah Ta'ala. Kita dah baca dah tadi. Dia dekat sini. Dekat muka surat 3. Buku teks muka surat 3. Ada kesan beriman terhadap individu. Ambil lah dekat individu ni. Ada terhadap masyarakat. Ambil lah dekat masyarakat ni. Masukkan sahaja. Kemudian muka surat 4. Okey, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Dia suruh susun balik. Dia bagi membina tamadun, fardu ain dan fardu kifayah berkonsepkan. Jadi susunkan semula ayat dia. Kamu boleh rujuk ayat dia ni dekat muka surat 3, yang bawah ni. Susun semula. Susun je. Mudah. Tak payah tengok pun tak apa. Kamu boleh susun sendiri. Bagi ayat yang sesuai. Jangan main belasah je. Jangan main belasah je. Main bedal je. Buat ayat. Jangan. Buat ayat yang mudah difahami. Okey, baik. Seterusnya muka surat 5. Muka surat 5. Okey, yang I, dia suruh tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Yang ini berkaitan dengan beriman kepada
malaikat. Nombor 1, malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada melakukan dosa dan diciptakan daripada cahaya. Betul ataupun tidak? Kalau betul, tulis betul. Ba, ta, waw, lam. Kalau salah, tulis sin, alif, lam, ha. Buat sampai habis. Dan okey. Yang 6 ini tugas umum malaikat. Bukan tugas-tugas khusus bukan setiap satu tu punya tugas. Ini tugas semua malaikat kena buat. Okey. Boleh tengok pada muka surat 5. Buku teks muka surat 5 yang ini, atas ni. Yang atas ni, okey, yang ini. Pindahkan semula dekat sini. Dan yang terakhir muka surat 7. Dia nak kamu tulis tugas malaikat dengan nama malaikat. Ada yang dikosongkan nama malaikat, ada yang dikosongkan tugas malaikat, ada yang dua-dua tak ada. Okey, ada yang kosongkan tugas malaikat ataupun ada yang kosong nama malaikat. Jadi kamu kena isi balik dan boleh rujuk pada kotak muka surat 5. Buku teks yang ini di bawah ni. Maknanya kerja rumah kamu daripada muka surat 3 sampailah muka surat 7. Itu sahaja. Yang belakang ni nanti kita belajar lagi. Okey, yang ini sahaja muka surat 3 sampailah muka surat 7. Itu sahaja untuk hari ini, untuk sirah hari ini. Kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.